Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Kita sudah masuk bab 2, sel sebagai unit asas hidupan. Topik pertama dalam bab 2 ini ialah sel struktur, fungsi dan organisasi. Topik ini agak panjang ya, jadi Cikgu Teo akan pecahkan topik ini kepada 2 subtopik dan kita akan buat dalam 2 video. Dalam video ini kita hanya akan fokus kepada struktur sel. Sebelum kita tengok struktur sel, kita kena faham dulu apakah sel. Kita tengok dalam gambar ini ada satu rumah yang sangat cantik. Apakah unit asas untuk kita bina rumah ini? Unit asas untuk rumah ialah batu bata. Macam mana pula dengan unit asas manusia? Macam mana kalau kita nak bina manusia? Unit asas untuk manusia adalah sel. So, apakah sel? Sel ialah unit asas benda hidup. Dan dalam sel ini, dia boleh menjalankan semua fungsi hidup. Contohnya, pertumbuhan, respirasi, pembiakan dan perkumuhan. Sel ini dia seolah-olah macam satu kilang yang sangat kecil dalam badan kita, di mana beribu-ribu tindak balas kimia berlaku di dalamnya. Jadi sel ini sangat penting ya. Kalau sel ini sangat penting, adakah sel ini akan menjadi tua dan akan rosak? Jawapan dia ya. Kalau sel kita sudah tua dan rosak, apa yang akan jadi? Okey, jangan risau, sel kita akan menjalani proses pembahagian. Dan proses ini akan membentuk sel yang baru untuk ganti sel yang sudah rosak tu. Okey, satu sel akan menjalani proses pembahagian sel ini sehingga dia menjadi dua sel yang serupa. Okey, dua sel ini masing-masing akan lagi menjalani pembahagian sel supaya 2 akan jadi 4 dan 4 sel jadi 8. So jangan risau, sel yang tua dan rosak akan digantikan dengan sel baru di mana dia datang daripada proses pembahagian ini. Jom kita tengok satu video. Video ini boleh awak dapat dari buku teks juga ya. Muka surat 47 ada satu QR code di mana awak boleh scan dengan handphone dan awak boleh nampak video ni. Cikgu Teo nak tunjuk di sini juga. Jadi mengikuti video ini, awak ada lebih kurang 100 trilion sel dalam badan kamu. Amazing kan? Sel inilah yang membentuk kamu. Ingat tak Cikgu Teo kata sel adalah unit asas benda hidup. Jadi sel-sel itu adalah kamu. Tapi kan sel ini dia tidak akan hidup lama. Dalam badan kita dia akan jadi tua dan dia akan mati. Okey? So, nasib baik kita ada kebolehan untuk membiak. Okey. So, apa maksud Cikgu Teo kita ada apa kebolehan untuk membiak? Dia berlaku melalui satu proses yang dikenali sebagai pembahagian sel. Nampak tu? Satu sel akan jadi 2 sel dan masing-masing akan menjalani proses pembahagian lagi. So, 2 akan jadi 4 dan seterusnya. Jadi, jangan risau sel jadi tua atau rosak. Okey? Seterusnya, kita tengok sel haiwan dan sel tumbuhan. Sel haiwan, contoh sel pipi. Okey, ini adalah satu contoh sel haiwan. Macam mana pula dengan sel tumbuhan? Kita tengok sini. Ada sel bawang. So, sel haiwan dengan tumbuhan ni, tengok rupa dia sama tak? Macam ada benda yang serupa, ada yang tak begitu sama, kan? Okey, kita tengok satu persatu. Kita akan mula dengan struktur sel haiwan. Ini adalah sel haiwan. Kita akan tengok struktur dia satu persatu. Ini adalah nukleus. Okey? Nukleus itu seumpama macam otak untuk sel ini. Dia macam control room. Dia macam bilik pengawalan.
Okey, dia mengawal keseluruhan aktiviti sel dan di dalam nukleus inilah yang akan kita jumpa banyak kromosom dan kromosom ini terdiri daripada DNA ataupun asid deoksiribonukleik. Okey, DNA inilah yang membawa maklumat genetik kita. Seterusnya kita tengok ini adalah mitokondria. Okey, apakah fungsi mitokondria? Fungsi dia ialah untuk menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Dan di luar ini ada satu lapisan yang sangat nipis, macam kulit untuk sel ni. Dia dinamakan sebagai membran sel. Okay, membran sel. Membran sel ini dia macam kulit lah, dia macam pintu keluar masuk. Dia mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Seterusnya kita tengok ruang di antara struktur-struktur ni. Yang tepi-tepi ni, kawasan ni, ruang ini dinamakan sebagai sitoplasma. Sitoplasma ni bertindak sebagai medium tindak balas kimia. Maksudnya dia macam satu tapak untuk tindak balas berlaku, ya, tindak balas kimia berlaku. Seterusnya kita tengok pula struktur sel tumbuhan. Macam ada setengah benda yang serupa dengan sel haiwan kan? Dia ada juga nukleus. Fungsi dia sama seperti sel haiwan. Dia merupakan satu pusat pengawalan. Dia mengawal keseluruhan aktiviti sel dan ada maklumat genetik dalam DNA dia. Seterusnya dia ada juga mitokondria dengan fungsi yang sama, menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Dan sel tumbuhan ada juga sitoplasma. Kawasan-kawasan yang di persekitaran struktur-struktur ni, yang tepi-tepi ni, semua kawasan ni adalah sitoplasma, iaitu satu tapak di mana tindak balas kimia berlaku. Seterusnya, sel tumbuhan ada juga membran, tapi dia bukan lapisan yang paling luar. Dia di dalam ni, nampak arrow ni kan? Dalam ni, garis yang warna hitam, lebih kepada hitam ni, lapisan yang sangat nipis di dalam tu, dia macam kulit untuk sel tumbuhan ini, dinamakan sebagai membran sel. Rupa dia macam ada sedikit berbeza dengan sel haiwan, tapi fungsi dia sama. Dia mengawal pergerakan bahan keluar dan ke dalam sel. Di luar membran sel pula, dia macam ada satu lagi kulit kan? Macam ada lagi satu lapisan kan? Itu nama dia dinding sel. Ini sel haiwan tidak ada, hanya sel tumbuhan sahaja yang ada. So, apakah fungsi dinding sel ni? Fungsi dia ialah untuk memberi sokongan, memberi perlindungan dan juga memberi bentuk yang tetap kepada sel. Jadi, sel tumbuhan ada bentuk. Okey, dia ada bentuk yang tetap. Manakala sel haiwan, bentuk dia tak tetap sebab dia tak ada dinding sel. Seterusnya kita tengok benda yang warna hijau ini dinamakan sebagai kloroplas. Haiwan tidak ada kloroplas. Kenapa? Kita tengok fungsi dia. Sebab kloroplas ini menyerap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Jadi haiwan tak menjalankan fotosintesis kan? Jadi sel haiwan tidak ada kloroplas. Dan sel tumbuhan ada vakuol. Vakuol ini dia macam satu bubble di dalam sel tumbuhan. Tapi dalam bubble ini ada isi kandungan dia, ya. Jom kita tengok. Vakuol ni fungsi dia ialah memberi sokongan kepada sel apabila dipenuhi subsel. Maksudnya dalam vakuol ini dia ada larutan zat terlarut. Okey, ada larutan zat terlarut untuk sel tumbuhan. Jadi, kalau awak bandingkan sel haiwan dengan sel tumbuhan, ada persamaan tak? Ada. Ada perbezaan tak? Ada juga. Kita tengok persamaan dulu untuk sel haiwan dan sel tumbuhan. Kedua-dua sel ini ada nukleus. Kedua-dua sel ada membran sel. Apa lagi yang dua-dua ada? Ada sitoplasma dan juga mitokondria. Ingat lagi dah semua struktur ni. Nukleus di mana? Yang macam telur kuning ni. Okey, dua-dua ada. Okey, membran sel ialah kulit dia. Untuk sel tumbuhan ada di dalam, lapisan dalam, ya.
Okey, sitoplasma adalah ruang di antara semua struktur ni. Ruang di sini. Ini adalah sitoplasma dan mitokondria adalah benda yang warna macam purple ni. Okey. Okey. Dan seterusnya kita tengok perbezaan pula. Untuk sel haiwan dia tak ada dinding sel, manakala sel tumbuhan ada dinding sel di luar. Okey. Sel haiwan tidak ada kloroplas sebab kita tak menjalankan fotosintesis, manakala sel tumbuhan ada kloroplas yang warna hijau ni. Okey. Dan sel haiwan tidak ada vakuum, manakala sel tumbuhan ada vakuum yang warna biru ni. Okey. Dan akhir sekali sel haiwan tidak ada bentuk tetap. Okey, dia tak semestinya bentuk bulat macam ni ya. Dia tidak ada bentuk tetap, tetapi sel tumbuhan ada bentuk tetap. Boleh tak? Seterusnya kita tengok organisme unisel dan multisel. Ingat lagi tak pada permulaan video ni Cikgu Teo kata sel adalah unit asas untuk benda hidup kan? Ada setengah jenis benda hidup dia adalah organisme unisel. Maksudnya dia hanya ada satu sel saja. Okey, dia satu sel je. Dia tak ada sel banyak-banyak, dia satu sel je. So, organisme jenis ini sangat-sangat kecil. Walaupun dia satu sel, tapi dia tetap boleh menjalankan semua proses kehidupan, contohnya pertumbuhan dan pembiakan. Kebanyakan organisme yang lain adalah organisme multisel, benda hidup multisel. Maksudnya dia terdiri lebih daripada satu sel. Kita tengok contoh organisme unisel. Untuk haiwan, organisme yang unisel, haiwan yang unisel kita ada ameba dan kita ada paramecium. Macam mana pula dengan tumbuhan? Kita ada Chlamydomonas. Okey. Yang Euglena ini, dia adalah tumbuhan atau haiwan? Tak pasti. Kenapa? Dia ada ciri-ciri tumbuhan dan dia juga ada ciri-ciri haiwan. Euglena ni dia satu sel sahaja. Tapi dia boleh buat makanan sendiri. Macam tumbuhan, dia boleh menjalankan fotosintesis asalkan ada cahaya matahari. Tetapi kalau tumbuhan tak patut bergerak kan? Tapi Euglena ni boleh bergerak seperti haiwan. Jadi dia haiwan ke tumbuhan? Tak pasti. Untuk organisme multisel pula banyak contoh. Cikgu Teo tunjuk sikit saja ya. Kita ada Mucor, Spirogyra, Hydra. Yang ini mungkin istilah yang baru untuk awak semua. Yang lain, yang biasa-biasa ada organisme multisel apa pula? Ada kucing, ada bunga matahari dan ada kita, manusia. Okey, kita ada banyak sel dalam badan kita. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Kita jumpa di video yang seterusnya di mana Cikgu Teo akan terangkan bahagian kedua untuk tajuk 2.1 ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.